kita sambung pelajaran kita dengan contoh 10 ya. So untuk contoh 10 ni lanjutan daripada contoh 8 dan contoh 9 lah. Okay, so contoh 8 kita ada pipe, contoh 7 kita tak ada pipe. Kita ada pipe tapi pipe ni tu kita tengok daripada side view lah. Okay, so yang contoh 8 dan contoh 9 kalau tengok kat sini kita ada pipe. So pipe kita ni kita tengok daripada front view. Okay, so front view yang mana manometer dia sebelah kanan. Nombor 8 ni manometer dia sebelah kiri. Okay, tak apa. Janji pada bahagian bawah tepat jatuhnya manometer tu, kat situ kita akan ambil sebagai sempadan untuk kita buat persamaan. Tekanan sebelah kiri sama dengan tekanan sebelah kanan. Okay, tapi untuk contoh 10 dan contoh 11, so contoh 10 ni dia buat style macam ni pula. Okay, so contoh 10 ni dia ada pipe. Kiri kanan pun ada pipe. Yang mana pipe di sebelah kiri tinggi sikit lah daripada pipe sebelah kanan. Okay, so pipe kiri M ada cecair yang kalau kita tengok kat sini pada bahagian tube tengah ni ataupun pada bahagian tengah manometer ni kita ada mercury. Okay, the tube containing mercury with density rho M. So untuk rho M ni yang inilah yang belorik ni, belorik sengit ni. Okay, yang bahagian yang berlorik straight ni itu adalah cecair water. Okay, okay, dan kalau kita tengok pada bahagian sebelah kiri, okay, pada bahagian sebelah kiri ni, okay, kita ada dua komponen. Komponen yang pertama ialah tekanan pipe pada titik M, okay, tekanan bendalir iaitu air lah. Okay, jika kawasan kat sini dekat kawasan M ni air, kawasan N pun adalah air. Okay, alright. Untuk kawasan untuk kawasan M dan juga untuk ketinggian pada A1 ni adalah komponen untuk tekanan di sebelah kiri. Kita ada dua sahaja komponen tekanan pada pipe M dan juga ketinggian H1. Okey, untuk komponen di sebelah kanan, kalau awak tengok saya punya mouse ni yang bergerak berpusing-pusing macam ni. Tapi pada bahagian sebelah kanan je lah. Okey, pada bahagian bawah aras rujukan kita ialah dotted line kat bawah ni. Okey, garis putus-putus kat sini, halus je. Itu adalah garis rujukan kita. Yang mana sebelah kanan kita ada 3 komponen. Komponen tekanan bendalir dalam pipe N. Yang pertama. Yang kedua, tekanan bendalir yang disebabkan oleh ketinggian air setinggi H2. Okey, 2. Dan yang ketiga, yang ketiga yang ini. So yang ketiga ialah tekanan bendalir yang disebabkan oleh ketinggian mercury. Okey. 1, 2 air, 3 ketinggian mercury. So untuk nilai H1, H2, H3 soalan dah bagilah. So kalau kat sini dia bagi H1 sama dengan 1.5, H2 sama dengan 0.25, H3 sama dengan 0.5. So kalau tengok nilai kat sini dengan gambar ni macam tak logik lah. Okay, so gambar ni untuk tujuan konsep lah. Okay, dia bukan merujuk kepada skala yang sebenar. Okay, boleh ke skala yang sebenar? Panjang lah pula nanti jadi pipe ni. Okay, alright. Okay, dan untuk ketepatan mercury dia bagi kat sini relative density. So relative density ni 13.6 kita tukar kepada ketepatan biasa yang dia punya iaitu 13.6 darab 1000 lah. Okay, kita dapat 13,600 kilogram per meter cube. Alright. So soalan dia minta carikan perbezaan tekanan di antara pipe N dan juga pipe N. M dan N. So perbezaan tekanan maksudnya antara salah satu ni kena tolak lah. So kalau saya akan ambil M tolak N. Tapi kalau dalam jawapan kamu nak buat N tolak M pun boleh. Tak kisah. Kiri ataupun kanan. Tak apa. Okay. So pressure LF.
Persamaan yang sama juga saya akan guna untuk contoh 10 dan contoh 11 kemudian nanti. Untuk pressure at left sama dengan pressure at right. Okey. Tekanan di sebelah kiri sama dengan tekanan di sebelah kanan. Okey, untuk tekanan di sebelah kiri kita ada pressure at M plus rho GH1. Okey. Rho GH1 sama dengan pressure at right, okay, pressure at N plus rho GH2, okay, dan yang ketiga ialah rho M, yang mercury ni lah, okay, yang mercury ni spesifik sikit, kita letakkan simbol M. Okay, kalau kat sini boleh tak kalau nak letakkan rho W ataupun rho water? Boleh, bukan tak boleh, boleh. Okay. Tapi biasanya untuk rho ni, kalau untuk air kita letak rho sajalah. Okay. Darabkan dengan G, kemudian untuk ketinggian masing-masing. Rho M, G, H3. So H3 kat sini dia bagi 0.5. Okay, so sebelum masukkan nilai, kebiasaannya kalau saya lah, style saya ialah saya akan kumpulkan dahulu persamaan yang saya nak cari ataupun tajuk yang saya nak cari. Mungkin saya kena cari ketinggian H ataupun saya nak kena cari nilai apa ni P. Okey, ataupun mana-manalah. Tapi kalau untuk soalan ni biasanya kalau di sebelah kiri dan sebelah kanan, kalau kita tengok pada soalan between pipes M dan N, maksudnya PN tolak PM ataupun PM tolak PN. So kat sini dah cantik dah persamaan ni. Okey, sebab apa? Sebab sebelah kiri dia letak simbol M. Okey, jadi PN ni kita bawa ke sebelah kiri dan rho GH1 ni kita bawa ke sebelah kanan. Okey, dan untuk 1, 2 dan 3 kat sini, sebutan untuk H2, H3 dan H1 adalah kita buka kurungan untuk setiap satu nilainya 1000 untuk rho darab 9.81 darab 0.25. Saya tak tulis unit kat sini. Tak apa ke? Tak apa. Okey. Tapi sebab apa tak apa? Sebab kita dah tengok beberapa contoh yang di atas. Mula-mula sekali mesti saya akan letak unit. Sebab apa? Sebab saya nak biasakan kita mengira dalam unit SI. Katakan kat sini dia bagi 250 mm. Jenuh pula. Kita nak kena tukar. Tapi tak apa, sebab walaupun dia bagi mm ke, dia bagi cm ke, kita akan tukarkan dia ke dalam bentuk meter. Okay? Sebab meter ni adalah penulisan untuk masukkan nilai ni, kita tak perlulah tulis unit. Okay? Kalau kena tulis unit, maksudnya saya akan kekalkan kat sini 250 mm. Okay, susah sikit lah nak mengira. Bukan tak boleh, boleh. Tapi kalau kita tukar siap-siap, 0.25 ataupun 250 mm. Ataupun kat sini lebih kurang dalam 500 mm. Okay, 500 mm. 500 mm pula. Betul lah 500 mm. So, bahagikan dengan 1000. Ini kalau dapat mm, bahagikan dengan 1000. Alright. 27 orang. Okay, so bila kita dah siap tukar dalam unit meter, macam ni. Okay, kita buat kurungan lah. Sebab apa? Sebabnya kita tak nak berlaku kesilapan bila kita menulis. Okay, so untuk pelajaran hidrolik ni, kalau kamu tak nulis, nak tengok daripada file je, nak baca daripada file je, lepas tu nak tekan calculator, kurang sikit lah untuk pemahaman tu. Tapi bila awak boleh menulis dengan baik, maksudnya pemahaman untuk rho GH pada bahagian yang pertama, kedua, ketiga ni awak dah boleh bezakan. Okay. Kemudian untuk sebutan yang kedua, rho M GH3. Okay, ni rho M. 13.6 darab 10 kos 3. Boleh ke saya buat macam ni? Boleh. Ataupun saya nak letak terus 13,600 darab 9.81 darab 0.5. Okay, kat sini saya nak letak terus nilai dia yang sebenar. Boleh. Okay.
Tapi tak buat tak apa. Sebabnya nanti kita takut tersilap lah. Okay. So untuk relative density ni dia bagi 13.6. Tapi dalam persamaan saya terus tukarkan dia kepada density yang sebenar, iaitu relative density darab 1000 untuk unit kilogram per meter cube. Okey, darab 9.81 darab 0.5. Kemudian tutup kurungan. Kemudian kita tolakkan dengan rho GH1. Okey. So rho GH1 ni yang ini. Okey, rho GH1 yang ini rho 1000. Okey. Darab 9.81 darab H1. So H1 kita ialah 1.5. Okey, so bila awak dah kira yang ini, dah kira yang ini dan dah kira yang ini, jawapan akhir kita akan dapat 5.5 Newton per meter square. Okey, unit tekanan. So perbezaan di antara PM tolak PN ialah 54,445.5 Newton per meter square. Okey, tapi kalau awak cari PN tolak PM, okey, maksudnya kita akan dapat negatif lah. Okey, kita akan dapat negatif. Okey, so daripada jawapan yang ini kita boleh ringkaskan dia, nak bagi dia nampak smart ke, terpulang lah. Okey, awak bagikan dengan 1000, kita dapat 10/3 dan kalau tak nak tulis 10/3 pun boleh. Okey, kita gantikan 10/3 ni dengan kilo. Okey, kilo. So 54.445 kilo Newton per meter square. Okay, so yang inilah. So untuk contoh yang ini dia tidak menunjukkan perubahan pada rumus yang kita nak guna. Rumus yang kita nak guna, yang pertama P sama dengan F per A. Okay, itu rumus yang pertama lah. Tapi jarang pula kita guna. Ada masanya nanti kita akan guna. Okay, tapi untuk latihan kali ni saya ingat kamu dah mungkin dah buat kot daripada contoh yang sebelumnya. Okay, dan rumus yang kedua ialah P sama dengan rho GH. Ketepatan darab graviti darab head ataupun turus ataupun ketinggian ataupun kolom ataupun kedalaman kalau objek tu berada dalam air lah, dalam bawah permukaan air. Okay, yang itu dan juga yang dalam kawasan tertutup ni kita tengok perbezaan ketinggian dia berapa. Okay, saya teruskan dengan contoh 11. Okay, so contoh 11 ni lain macam je. Okay, memang ada lain macam sikit lah. Sikit je, tak banyak. You nak bagi dia center. Oh, betul. Auto hidden. Okay, untuk contoh 11 ni, so untuk contoh 11 ni kita tengok tube manometer dia tu dia naik atas, lepas tu dia turun, lepas tu dia naik atas balik. Tak apa, jangan risau. Sebabnya kalau kita tengok pada soalan ni, dia buat pusingan tu tetap okay, baik. Saya tunjuk kat mouse kat sini. Okay, pusingan yang pertama. Start daripada bawah, naik atas, turun balik, pusingan pertama. Naik atas, turun balik, pusingan kedua. Naik atas, turun balik, pusingan ketiga. Berapa banyak gelung naik atas naik bawah pun tak apa. Janji pada bahagian bawah dia ni, pada bahagian yang paling bawah untuk manometer ni, kalau boleh, seboleh-bolehnya kita nak dia center lah kat sini. Okay, tapi dalam contoh soalan yang daripada pelbagai buku rujukan, saya ada dua contoh yang okey sikit lah. Okay, so ini adalah contoh yang kedua. Contoh pertama yang ini tadi. Okay, contoh yang pertama. Walaupun kat sini dia buat satu sahaja U, tak apa. Tapi mungkin akan ada soalan dia buat 2 U. Naik turun baru jumpa pipe N. Ini pun sama jugalah. So konsep dia tetap sama. Kita akan samakan tekanan di sebelah kiri mesti sama dengan tekanan di sebelah kanan. Okay, picture below show a pressure measurement system. Okay, sistem untuk mengukur tekanan.
Okey, ketepatan bandingan untuk cecair M ataupun bendalir M ialah 1.2 dan bendalir N dalam pipe P ni ialah 0.86. So dalam P ni ialah 0.86 ataupun 860 kilogram per meter cube. Kurang daripada air. Okey, mungkin sejenis minyak lah. So minyak apa kita tak tahu. Okey. Dan dalam pipe ni, dalam manometer ni yang berwarna gelap ni, relative density dia ialah 1.2 ataupun 1200 kilogram per meter cube. So jumpa dua maklumat ni, okey. Bila awak lukis balik gambar untuk menjawab soalan, awak terus lorek kat sini, label. Okey, P. Tekanan cecair bendalir yang ada dalam pipe P ni, rho dia ialah 860 kilogram per meter cube. Bendalir yang ada dalam tube manometer ni, ketepatan bendalir dia ialah 1200 kilogram per meter cube. Okey, tu dua maklumat. Okey, maklumat lain dia bagi H1 ialah 150 mm. So 150 mm ni ingat kena tukar terus ke dalam unit meter. Okey, mm bagi 1000. So kita dapat 0.15 lah. Okey, bila lukis gambar lepas tu label. Okey, senang awak nak tengok balik. H2 ketinggian dia ialah 350 mm ataupun 0.35 meter. Okey. Soalan minta pipe P. Tekanan di pipe P. Dalam pipe P ni ada bendalir N yang tekanan dia tu kita kena kira. Okey. So untuk pressure at left, okey, tengok kat sini baik-baik. So pressure at left ni dia ada dua komponen lah. Okey. Pressure at left is equal to pressure at right. Mana poin rujukan kita? So yang pertama yang ini, yang dotted line ni kat bawah ni bersatu aras dengan titik P ni. Okey. So bahagian sebelah kiri kita ambil yang ini. Yang ini yang saya bulatkan dengan mouse ni. Okey, mouse tu ada 4 simbol atas, bawah, kiri, kanan. Sebelah kiri. Okey, sebelah kanan ada dua benda ni je. Okey, iaitu H1 dan dengan H2. Actually ada 3. Iaitu tekanan atmosfera. Okey, tekanan atmosfera. Okey, so tekanan atmosfera ni dalam sistem ni kita tak kira lah. Tapi kalau dalam soalan calculate absolute pressure. Absolute ni maksudnya mutlak, tekanan mutlak. So tekanan mutlak kita kena kira sekali dengan tekanan atmosfera. Tapi dalam soalan dia tak minta pun tekanan mutlak. Jadi kita buat calculation yang macam biasalah. Okay, pressure at left is equal to pressure at right. So pressure at left kita ada dua komponen. Tekanan bendalir pada titik P. Tekanan bendalir pada titik P. Okay. Saya ingat saya nak buat style macam ni lah. Mungkin lagi senang. Ada sketch. Okay, sekejap. Okay. Saya besarkan sikit. Tak nampak Okay, sekejap. Saya buat macam ni. Sekejap. Windows Snip and Sketch. Agak nampak lah Snip and Sketch ni. Tuan. Ya. Saya nak pergi tandas sekejap, tuan. Pergi seorang-seorang lah. Okay. Saya tak bawa member pun, tuan. Handphone pun jangan bawa. Okay. Nanti accident. Ter-open mic. Payahlah pula. Okay, so saya buat macam ni. Okay, saya ambil sini sketch lah tadi. Okay, so pressure at left. Okay, so pressure at left kita ada dua komponen. Saya ambil ini lah. Okay, komponen yang pertama yang ini. Okay, komponen yang pertama. So komponen yang kedua, saya ambil warna biru lah. Ialah ketinggian cecair yang ada dalam pipe N ni. Okay. Ketinggian, saya ingat pula saya pakai. Okay, ini nombor 2. Ketinggian yang kedua. Okay, ketinggian komponen yang kedua untuk tekanan ni. Okay, so komponen yang pertama
tekanan berdalir dalam paip di titik P, itu yang pertama. Yang kedua, ketinggian berdalir dalam paip daripada titik P. Okey, itu adalah komponen yang kedua. Komponen yang ketiga ialah ketinggian warna biru dia. Okey, ketinggian yang ini. Okey. Ya. Macam tadika baru nak belajar menulis, melabel macam ni. Okey, janji awak faham lah. Okey, komponen yang pertama yang ini, tekanan berdalir pada titik P. Lepas tu, kejap Halo doktor. Cik, macam mana nak masuk pejabat ni? Yang perempuan boleh masuk ikut pintu depan tu. Dah ada orang buka belum? Maksud ni pintu depan mana ni? Pintu pejabat perempuan lah. Maksud pintu depan? Pintu tepi tu. Boleh masuk kan? Boleh. Ah. Kunci kan ada? Lecturer sebelah nak masuk bilik. Dah tak boleh masuk lah, dia orang dah simen. Tak apa, lecturer lelaki lompat bertingkap tak apa. Okey, mana tadi? Okey, yang kedua ialah ketinggian untuk berdalir N. Yang ketiga ialah ketinggian untuk berdalir cecair pada tube ni. So, kita ada 3 komponen. Okey, manakala untuk komponen, kalau yang ini saya buat katakanlah warna hijau. Okey, yang ini ialah komponen yang berada dalam sistem pada bahagian kiri. Okey. Safe lah. Okey. Nanti saya akan masukkan dalam grup WhatsApp. Okey, saya ingat yang ni mudah faham lah. Okey, lepas tu saya sambung balik dengan presentation daripada file tadi. Share belum lagi kot. Okey, cepatlah. Lambatlah pula dia ni. Okey. So gambar tadi tu ialah gambar yang inilah. Okey. Ya doktor, tak boleh? Kunci dari tepi tu. Doktor tak ada kunci ke? Tak ada. Tu tadi ada staff yang Makmal masuk tadi. Dia tak masuk lagi. Tak tahu siapa dia. Sebab pintu saya di sebelah dalam, dia tak boleh buka dah. Tak ada kat dalam ke tak? Cuba tanya Maizatul. Aziatul, dia masuk ke hari ni? Patutnya dia ada kunci. Patut setiap orang seorang tu mesti ada kunci punya. Dekat. Contoh dia letak kat pintu tu kot. Try tanya dia lah. Saya tak berani cakap lah. Okey. Okey, pressure at left tadi ada 3 komponen. Pressure at right. Okey, pressure at right pada bahagian sistem sebelah kanan ni kita ada 2 komponen, H1 dan H2. Tapi disebabkan dia ada cecair yang sama, kita boleh buat dia macam ni. Kalau tak, asal dia macam ni. Rho M GH1 tambah rho M GH2. Tapi bila sebutan rho M G untuk 1 dan 2 dia sama. Okey, bila sama sekejap. Sama lecturer kadang-kadang benda situ tak boleh fikir. Aduh. Bebel lah pula. Okay. Pressure at right. So 2 komponen lah. Okay. So 2 komponen. Rho M GH1 dan rho M GH2. Susun persamaan ni. Jadikan P sebagai tajuk. Sebab apa? Sebab dia minta yang ini.
calculate pressure in pipe P. Okay, pipe P. Jadikan P sebagai tajuk, pressure at P. So, dia akan jadi rho M G buka kurungan H1 plus H2 tutup kurungan plus. Plus yang ini daripada negatif jadi positif. Yang positif ni dia akan jadi negatif. Okey? Dan kita masukkan nilai rho M 1200 darab 9.81 darab ni kena buka kurungan. Buka kurungan sebab apa? Komponen ni sama. Unit dia pun sama 0.35 tambah 0.15 tutup kurungan. Okey, kenapa ada kurungan petak pula ni? Sebabnya kat sini dalam ni ada kurungan yang bracket pertama. So kat sini bracket square ni ujung dan ujung ni kita nak bezakan di antara yang ini dan juga yang ini. Okey. Jadi kita plus dengan nilai rho N GH2, rho N 860 darab 9.81 darab 0.35. Okey, H2 ya. So H2 dibagi kat sini lah. Okey. H2, H1. Kemudian tolakkan dengan 1200 darab 9.81 darab 0.35. Okey. Kenapa kalau kita tengok dalam persamaan ni kita kena tolak pula rho N GH2? Kenapa kita tak tambah? Sebab dia nilai dia positif. Okey. Sebab ingat berdalih ni dia akan naik dan akan turun. So kita tengok kat sini, kalau yang ini turun kita ambil dia positif. Okey, sebab dia berat. Positif. Kalau dia naik ke atas, kalau dalam sistem yang terbuka macam ni dalam sistem terbuka macam ni, kalau naik ke atas nilai dia akan menjadi negatif, bukan positif. Kalau buat PP plus rho N GH2 salah. Okey, sebab apa? Sebab tekanan dia tu kita tengok daripada bawah naik ke atas. Maksudnya kalau awak buat positif, maksudnya kita ukur kat sini lah. Bukan kita ukur kat atas. Okey, kita ukur kat sini. Tapi sebenarnya tak, kita kena ukur daripada atas. So untuk itu ialah pressure pada bahagian sini, dia ada pada bahagian komponen yang kedua ni dia mesti negatif. Okey, mesti negatif. Saya harap awak faham lah tu. Sebab apa dia bukan positif. Kalau tak, pressure AP plus rho M GH2 plus rho M GH1 H2. Okey, kalau awak tulis persamaan mungkin awak tersilap pada bahagian positif negatif tu. So kenapa dia negatif? Sebab tekanan diukur bukan daripada titik sini. Titik sini dah diukur iaitu PP. Tapi untuk komponen yang kedua tekanan daripada bahagian sini. Okey. Di atas ni tak kira ke? Tak, kita tak kira. Sebab apa? Sebab kalau yang atas ni kita buat macam ni, kalau kita buat direct line, kita boleh potong bahagian atas ni. Tekanan kat sini dengan tekanan kat sini, kiri dan kanan kita boleh seimbangkan dia. So bila kita seimbang, kita assume dia boleh dikosongkan, boleh diabaikan. Okay. Actually ada tekanan dalam tu. Cuma untuk memudahkan pengiraan, kita assume pada bahagian atas ni, pada bahagian anak panah yang saya tunjuk ni, nilai dia ialah kosong. Okay. So kita masukkan nilai lah. Okay, masukkan nilai dan kita kirakan nilai setiap satu ni. Okay, yang ini kita dapat 5886. Yang 860 darab 9.81 darab 0.35 kita dapat yang ini. Okey. Manakala untuk yang ketiga ni kita dapat nilai ini. Okey, 5886 plus 2952.81 tolakkan dengan 4120. Okey, 4120. Maka kita akan dapat jawapan 471 8.61 Newton per meter square. Okay, so boleh ke kalau kita tak nak tulis unit kat bahagian atas ni? Kat sini kalau tulis unit yang penuh, jenuh, panjang jadi persamaan. Mungkin persamaan ni akan jadi 2 baris. Boleh ke tak tulis? Boleh. Tapi dengan syarat awak bisa faham. Semua unit yang dituliskan kat sini adalah unit yang memudahkan pengiraan kita. Okey, daripada milimeter atau sentimeter terus tukar kepada meter.
Daripada unit relative density, kita tukar tekan terus kepada unit density. Okey. Kalau 13.6 dia akan jadi 13,600. Okey, sebab apa? Sebab kita bandingkan dia dengan air. So bila bandingkan dia dengan air, apa-apa unit ketepatan bandingan ataupun relative density, kita akan darabkan dia dengan 1000. Okey, habislah pelajaran kita untuk hari ini. Tuan, Ya. nak tanya. Yang tadi tu macam mana tuan nak tahu dia N ke M? Beza dia punya pipe N dengan M tu macam mana nak tahu? Tengok pada soalan. Relative density for liquid M is 1.2. Mana satu? Kita tak tahu. Sebabnya dalam gambar ni dia tak ada label. Tetapi kita kena tengok pada ayat yang kedua. And liquid N in pipe. Dalam pipe ni, ini pipe. Ini manometer. Ini pipe. Dalam pipe ni adalah liquid N. So bila yang ni liquid N, of course yang warna gelap sikit ni ialah liquid M. Okay. N ni Nagori lah. Kalau M ni Melaka. Contoh dia macam tu. So kalau yang Melaka ni kita tengok dia punya ni pipe ni dia gelap sikit. Kalau cecair N, bendalih N, bendalih Nagori ni dia dalam pipe P. So pipe P ni 0.86. Kita tengok kepada soalan. So yang mula-mula ni ayat pertama ni kita kena faham lah. Benda ni sebenarnya untuk mengukur tekanan. Tekanan sistem ataupun tekanan bendalih. Okay. Konsep dia macam tu. So maklumat pertama bendalih M dengan N. Maklumat kedua ialah ketinggian ataupun turus ataupun kolom yang ada label kat sini. H1 berapa, H2 berapa. Okay. So apa guna dotted line ni? Dotted line ni menunjukkan aras yang paling bawah. Dan untuk H2 kat sini ni menunjukkan dotted line untuk aras yang pada bahagian kat sini. Boleh juga diaplikasikan untuk ketinggian komponen pada sebelah kiri. Okey, itu menjawab soalan untuk soalan Amir tadi lah. Siapa yang tanya? Lupa dah. Amir. Okey, tak apa. Okey, kita dah habis untuk contoh soalan 10 dan contoh soalan 11. Okey, dalam bab 1 kita dah buat kuis soalan 1 sampai soalan 6. Okey, dalam bab 2 ni sebenarnya kita kena buat test. Test ni kalau saya nak bagi sekarang macam tak adil lah pula kan. So apa yang saya nak buat ialah saya nak awak tengok soalan yang ada dalam self exercise topik 2. Okey, untuk self exercise topik 2, untuk soalan ni saya dah minta awak buat untuk soalan A. Soalan 4. Kita ada 4A, 4B dan 4C. Masing-masing kalau yang awak buat tu maksudnya kat sini untuk 3 helai. 3 helai kertas adalah untuk menjawab soalan 4 ni. 4A, 1 muka surat, 4B, 1 muka surat, 4C, 1 muka surat. Okey, yang ini saya harap awak dah buat dah pada minggu lepas. Harapan saya supaya awak buat dengan sendiri. Okey, kalau awak tak pernah buat, awak asyik tolong pinjamkan aku kau punya jalan kerja. Asyik pinjam je. Kalau tiru faham tak apa. Ini tiru dah lah tak faham. Lepas tu yang ditiru pun salah salin. Okey, so cubalah usaha sendiri. Okey, untuk latihan ini saya nak awak buat nombor 5. Okey. Dan saya nak awak buat nombor 5. So nombor 5 kita rujuk kepada gambar rajah B ni. Biasa-biasa manometer ni sama lebih kurang macam ni lah. Cumanya pada bahagian kanan ni, dia punya tekanan kat sini, ketinggian kat sini yang paling bawah. Pelik lah pula. Okey, dan jawapan dia pun negatif. Okey. So untuk latihan,
8.40 sampai 8.50 saya nak awak buat latihan soalan 5 ni. Okey. Tulis di atas kertas. Sekejap, saya tunjuk. Kebetulan yang ni besar. Okey. Macam ni lah. Okey. So, bila awak buat ni, okey, bila awak buat soalan ni, awak tulis atas kertas kosong lah. Okey, kertas kosong. Tulis nama, kelas, DKA 3 3Z pula. 3B. Lepas tu nombor pendaftaran 01 DKA berapa-berapa. Yang kedua tu baris yang belah sini ialah tarikh. Okey, tarikh. Hari kini ialah hari Khamis. Hari Khamis, lupa pakai batik ni. Okey, dan week 3. Okey, so week 3. Alright. Lepas tu awak ambil gambar lah. Contoh awak ambil gambar. Kalau rumah awak gelap ke apa ke, awak tegak kan? Satu-satu pula nak tunjuk. Sebab yang contoh yang awak bagi dalam kuis tu baru ni teruk sangat. Saya nak baca, tak boleh baca je. Okey. Bahagian atas ni sama dengan bahagian atas kamera ni. Bahagian bawah ni pun sama. Ni sama dengan bahagian bawah kamera ni. Okey. Lepas tu bahagian kiri dengan kanan pun sama. Bagi dia cukup lah, nampak? Okey. Contoh bila saya ambil gambar dia akan jadi macam ni lah. Kamera dah pula bagi dia penuh, bagi dia nampak penuh. Okey, bagi dia nampak penuh. Jangan ambil separuh-separuh, ambil belah atas je, landscape belah atas, tak mahu. Okey. Dan file tu awak jangan ubah apa-apa dah. Jangan ubah dia punya size. Awak hantar ke orang lain, lepas tu yang awak hantar ke orang lain tu awak hantar ke upload ke Google Form. Sebab tu saya tak boleh baca. Okey. Ramai yang buat macam tu dan banyak yang saya tak boleh nak baca. Jadi markah tu saya tak tahu nak bagi macam mana. Nak bagi kosong tak boleh. Saya bagi markah 1/6 je lah. Okey. Kebanyakannya dapat 1/6 sebab fail yang kamu hantar tu tak boleh baca. Okey. Bukan saya marah, mungkin kamu tak biasa lagi buat style macam tu. Google Form, upload file dalam Google Form. File image lah. Okay. Bukan kamu upload file image yang kamu dah WhatsApp kawan-kawan tu, tak. Kamu upload daripada galeri kamu. Okay. Alright. So untuk soalan saya dah presenting. Saya tukar ni je. Okay, untuk soalan 5 ni saya nak buat lebih kurang dalam 10 minit lah. Okay. Buat macam tadi. Lepas tu simpan dulu. Jangan hantar lagi. Okay, simpan dulu. Jangan hantar lagi. Untuk soalan 5 ni idea dia mungkin daripada gambar ni kita dah boleh agak lah. Kalau sistem sebelah kiri ni dengan sistem sebelah kanan adalah sama. Sistem sebelah kiri ni ada 3 komponen. Tekanan pipe pada titik Y yang pertama. Tekanan pipe pada tekanan yang kedua ialah tekanan bendalur pada ketinggian X ni. Yang ketiga ialah tekanan bendalur pada ketinggian H. So ini ialah H. So dotted line dia kat sini. Pada mouse yang saya tunjukkan ni. Okey, tekanan di sebelah kanan. Ada tak? Tak ada. Sebab apa? Sebab pada aras kosong ni tak ada apa-apa pun kat atas ni. Yang ada hanyalah tekanan atmosfera. So tekanan di sebelah kanan ialah tekanan atmosfera yang kita assume dia sebagai kosong. Okey, kita anggapkan dia sebagai kosong. Dia bukan kosong, dia ada nilai. Okey, tapi kita anggapkan dia sebagai kosong untuk memudahkan pengiraan. So tekanan di sebelah kiri ada 3 komponen. Tekanan di sebelah kanan ada kosong komponen. Tak ada komponen pun. So awak selesaikan persamaan tu, maka awak akan dapat negatif jawapan dia. Okey, buat, lepas tu simpan dulu. Bila saya minta, mungkin saya akan minta sebagai
sebagai presentation, mungkin Puan Sarimah minta sebagai case study, belum tentulah. Okey, belum tentu. Buat dulu, jangan tangguh-tangguh, ada masa free, ingatan masih fresh, terus buat. Kalau lepas 2-3 minggu nanti masuk bab lain, ingatan yang kamu ada sekarang ni, pemahaman yang kamu ada sekarang ni, mungkin akan berkurangan lah. Okey, mungkin. Tapi kalau kamu buat revision, okey, boleh ingat. Okey, saya ingat setakat ini sahaja dahulu kelas saya. Sebabnya kelas kita sejam je. Untuk masa yang saya minta awak buat ni, awak buat sendirilah. Okey. Dan bila buat sendiri tu, kalau boleh, biar betul-betul buat sendiri. Okey. Ada apa-apa daripada kamu nak tanya soalan ke apa ke? Tak ada lah. Kita dah habis bab 2. Minggu depan, bab 3. Pada hari Rabu, kita masuk pukul 10 sampai 10.30 kita akan ada ujian. Ujian bab 2. Okey, untuk ujian bab 2, nanti soalannya saya akan bagi. Okey, dan untuk bab 3, saya akan mulakan pada pukul 10.30 ataupun 10.40. Okey, sekian sahaja daripada saya untuk kelas kita hari ini. Semalam cucuk tak ada demam pun, Alhamdulillah. Cuma ngigau sikit-sikit je. Okey, tak keterlaluan lah. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Contohnya Hatimah, ada soalan nak tanya? Tak ada Tuan. Encik Wan. Cik Wan, maaf. Okey, orang lain. Saya tu. Ya, siapa tu? Tak nampak dia punya nombor. Amir ke? Wan Amir ke? Wan Amir ada Wan Amir? Saya ada Tuan. Fadlin? Ada Fadlin? Ada Tuan, ada. Okey, Shanile? Ada Cik Wan. Syanil. Okey. Ini Syanil. Shanil. Adeline Sofia? Ada Cik. Surya Tarishini? Ada Cik. Okey. Kalau tak ada apa-apa, sekian, terima kasih. Boleh bersurai. Bye-bye. Terima kasih Cik Wan. Bye-bye. Terima kasih Cik Wan. Terima kasih Cik Wan. Terima kasih Cik Wan. Terima kasih Cik Wan. Sama-sama.